Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Okey, pada hari ini kita akan masuk tajuk baharu iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Apakah itu panjang, jisim dan isi padu cecair? Ini ialah jenis-jenis ukuran. Untuk hari ini sebenarnya kita akan fokus dengan jenis ukuran yang pertama iaitu panjang. Tetapi anak-anak, sebelum itu mari kita lihat apakah beza antara panjang, jisim dan isi padu cecair ini. Baiklah, panjang digunakan untuk mengukur ketinggian atau panjang sesuatu objek. Alat pengukur yang sesuai digunakan untuk mengukur panjang objek ini ialah pembaris dan juga pita pengukur. Untuk kita ukur tinggi seseorang, panjang meja, panjang buku, unit yang digunakan pula ialah sentimeter, kita tulis sebagai cm, dan meter kita tulis dengan simbol m. Seterusnya, ukuran yang kedua ialah jisim. Jisim ini bermaksud berat dalam istilah matematik. Alat pengukur yang digunakan ialah penimbang. Sebagai contoh ini, penimbang. Okey, contohnya peniaga ikan nak timbang berat ikan dan kita nak timbang berat badan kita. Selain itu, syarikat kurier juga menimbang parcel, menimbang barang di atas penimbang. Okey, seterusnya ukuran yang ketiga ialah isi padu cecair. Untuk sukat kuantiti cecair, kita gunakan silinder penyukat. Seperti ini. Ianya berbeza dengan ukuran panjang dan berat sebab cecair ini mengandungi isi padu. Jadi kita tak boleh sukat cecair dengan menggunakan alat ukur penimbang ataupun pembaris. Tidak sesuai, nanti akan tumpah. Jadi untuk mengukur dan sukat isi padu air, kita gunakan silinder penyukat. Selain itu, kita juga gunakan picah garis seperti ini. Selalunya digunakan untuk tujuan perubatan. Baiklah anak-anak, unit yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair, kita gunakan unit mililiter, ml atau L, liter. Okey, pada silinder penyukat ini ada ditulis paras air. Mililiter ataupun liter ada ditulis di sini. Jadi, setelah kita masukkan cecair, sejenis cecair ke dalam alat sukat ini, kita dapat tahu berapakah isi padu cecair itu. Baiklah anak-anak, ini semua adalah sedikit sebanyak gambaran berkenaan tiga jenis ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, sekarang kita masuk kepada fokus utama kita pada hari ini iaitu ukuran panjang. Untuk tajuk ukuran panjang ini, kamu akan belajar 5 subtopik. Yang pertama, tukar unit panjang. Unit meter tukar kepada sentimeter, sentimeter tukar kepada meter. Yang kedua, kamu akan belajar tambah panjang. Yang ketiga, tolak panjang. Subtopik yang keempat, darab panjang. Dan subtopik yang kelima, bahagi panjang. Baiklah, sekarang kamu rujuk buku aktiviti muka surat 107. Kita akan bincangkan berkenaan cara tukar unit panjang. Fakta asas yang kamu perlu tahu dalam ukuran panjang ini ialah 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Okey, 1 meter kita nak tukar kepada sentimeter, kita lompat ke kanan, kita akan darab dengan 100. Okey, kalau kita nak tukar sentimeter kepada meter pula, kita akan lompat ke kiri. Kalau kita lompat ke kiri, kita akan bahagi 100 juga. Kalau 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter, 2 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Sama dengan 200 sentimeter. Kalau 3 meter pula, tukar kepada sentimeter akan jadi 300 sentimeter. Begitu juga dengan 4 meter tukar kepada sentimeter akan dapat 400 sentimeter. Okey, kalau 10 meter tukar kepada sentimeter akan jadi berapa? Okey, kan kita nak lompat ke kanan, kita akan darab dengan 100. 10 meter darab 100. Akan dapat berapa? 1000 sentimeter. Okey, jom kita buat latihan pada buku aktiviti. Soalan 1A. 1 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? Ini ialah fakta asas tadi. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Soalan B.
1 meter 48 cm bersamaan dengan berapa sentimeter? Kamu tahu tadi kan, fakta asas 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi 1 meter darab 100 dapat 100 cm dalam sentimeter. Jadi kamu tambah dengan 48 cm kan. Kamu buatlah bentuk lazim. Conteng sikit-sikit pada mana-mana ruang yang ada di tepi ini. 100 cm tambah 48 cm sama dengan 148 cm. Soalan berikutnya, 300 cm tukar kepada meter. Berapa meter? Okey, ini terbalik dengan soalan B tadi. B tadi daripada meter nak tukar kepada sentimeter. Manakala C ini sentimeter nak tukar kepada meter. Okey, kita guna operasi apa? Kita nak lompat ke kiri, kita guna operasi bahagi. Jadi 300 cm bahagi dengan 100. Berapa darab 100 sama dengan 300? 3. Jadi 3 darab 100 sama dengan 300. Tolak garis. Okey, jadi kita dapat berapa? Kita dapat 3 meter. Atau kalau kamu tak nak buat bentuk lazim bahagi, kamu boleh congak sahaja. Dengan cara kamu ingat fakta asas tadi, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi untuk memudahkan kamu, kamu terbalikkan formula ini. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. 200 cm bersamaan dengan 2 meter. 300 cm bersamaan dengan 3 meter. Terus tulis dalam kotak jawapan 3 meter. Soalan D, 209 cm sama dengan berapa meter dan berapa sentimeter? Soalan minta dalam meter dan sentimeter. Jadi kamu rujuk fakta asas tadi. 200 cm bersamaan dengan 2 meter. Okey. Jadi baki tinggal berapa lagi? Tinggal 9 cm. Terus tulis dalam kotak jawapan. Ataupun kamu nak buat bentuk lazim bahagi juga boleh. 209 cm bahagi 100. Okey, berapa darab 100 sama dengan 209? 2. 2 darab 100 sama dengan 200. 209 tolak 200 sama dengan 9. 9 ini ialah baki. Tengok atas. Tiru semula yang atas ni, unit sama. Unit sentimeter tiru semula. Jadi baki ialah 9 cm. Jawapan yang kamu dapat 2 meter 9 cm. Sama kan jawapan? Kamu tetap dapat jawapan yang sama. Jadi mana-mana kaedah pun betul. Baiklah, sekarang kita pergi kepada soalan 2, padankan. Sekarang kita nak tukar unit meter dan sentimeter kepada unit sentimeter sahaja. Okey, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Okey, 3 meter 8 cm. 8 cm nak tukar ke? Tak perlu tukar sebab dah dalam sentimeter. Kamu tukar 3 meter sahaja. 3 meter nak tukar kepada sentimeter, gerak ke kanan, kita akan darab dengan 100. Jadi dapat 300 cm. Kemudian kita pergi kepada 8 cm. Kita perlu tambahkan sahaja sebab unit dah sama, dah sentimeter. Tambahkan. Kamu akan dapat jawapan 308 cm. Okey, kamu padankan dengan jawapan di bawah. Soalan seterusnya, 7 meter 60 cm. Tukar kepada sentimeter sahaja. Okey, 7 meter nak tukar kepada sentimeter. Kita lompat ke kanan, darab dengan 100. Jadi, 7 meter kita akan dapat 700 cm. Okey, selesai. 60 cm pula kita nak tukarkan kepada sentimeter. Tak perlu tukar sebab unit dah sama. Jadi, kita perlu tambahkan sahaja dengan 700 cm tadi. Jadi, kamu akan dapat hasil tambah 760 cm. Kamu padankan dengan jawapan di bawah. Soalan berikutnya, 67 meter tukar kepada sentimeter. Okey, meter tukar kepada sentimeter, kamu lompat ke kanan, kamu darab dengan 100. 67 darab dengan 100. Kamu kira ada berapa sifar? Ada 2 kan? Tiru semula. Kemudian salin 6 dan 7. Kamu akan dapat jawapan 6,700 cm. Okey, soalan sebelah, 38 meter tukar kepada sentimeter. Meter tukar kepada sentimeter, lompat ke kanan, darab 100. Jadi 38 darab 100, ada berapa sifar? Ada 2. Salin semula 2 sifar dan kamu salin semula 38. Kamu akan dapat hasil darab 3,800 cm. Okey, soalan seterusnya, 7 meter 6 cm tukar kepada sentimeter. Okey, yang pertama kita tukarkan dahulu 7 meter ini. 7 meter tukar kepada sentimeter, kita darab
dengan 100. Okey, kita dapat 700 cm. Kemudian 6 cm pula nak tukar, tak perlu tukar. Unit dah sama, dah cm. Jadi kita perlu tambahkan sahaja dengan 700 cm tadi. Kamu akan dapat hasil tambah 706 cm. Okey anak-anak, sekarang cuba kalau kita pilih 706 cm, kita nak tukar kepada meter. Kita nak buat terbalik. Sentimeter tukar kepada meter, kita akan lompat ke kiri. Kalau lompat ke kiri, kita akan bahagi dengan 100. Jadi kita buat pintu rumah, bumbung rumah 706 cm dalam rumah dan di luar rumah ialah 100. Berapa darab 100 sama dengan 706? Tak ada, tapi 700 ada. Tolak 700. Okey, 706 tolak 700, kita dapat 6. 6 ini ialah baki. Baki dalam unit apa? Tiru semula unit di atas. Dalam unit sentimeter. Okey, apa yang kita dapat ialah 706 cm tukar kepada meter akan dapat 7 meter 6 cm. Manakala 7 meter 6 cm tukar kepada sentimeter, kita dapat 706 cm. Terbalik-terbalik je. Okey, apa yang kamu perlu ingat ialah 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau meter nak tukar kepada sentimeter, kamu perlu darab. Lompat ke kanan, darab. Kalau sentimeter tukar kepada meter, kamu perlu bahagi. Lompat ke kiri, kamu perlu bahagi. Baiklah, kita pergi kepada halaman sebelah, tambah panjang. Di sini kamu perhatikan soalan A, B, C dan E, F melibatkan satu unit sahaja. Meter dengan meter, sentimeter dengan sentimeter. Tambah seperti biasa, seperti tambah nombor bulat. Cuma bezanya ada unit sahaja. Soalan D, G dan H pula melibatkan dua unit. Unit bergabung. Meter dengan sentimeter. Ini lain sikit. Okey, tak apa, kita lihat dahulu soalan 1A. Seperti biasa, kita salin semula unit M. Meter. 8 tambah sifar 8, 3 tambah 4, 7, 1 tambah tak ada apa-apa, gedebuk, jatuh. Okey, 178 meter. Seterusnya kamu buat B dan C sama saja kaedahnya. Untuk soalan D, okey, ni kan unit gabungan. Jadi kita perlu buat tiang di tengah-tengah supaya kita tidak keliru antara meter dengan sentimeter. Okey, kita salin semula sentimeter. Sifar tambah 8, 8, 5 tambah 1, 6. Kemudian kita buat pula unit meter. Meter bawa turun. Okey, simbol M. 3 tambah 4, 7. Jadi selesai 7 meter 68 cm. Baik, untuk soalan G, ini pun unit bergabung juga. Kita perlu buat tiang di tengah-tengah untuk membezakan meter dengan sentimeter. Okey, kita buat tiang dan kita salin semula unit cm, sentimeter. 9 tambah 7, 16. 16 tambah sifar, 16. 6 di bawah, 1 kecil tulis di atas sebelah. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 8, 18. 18 ni kamu tulis di bawah. Tak perlu tulis di rumah sebelah sebab dia lain unit. Kita tak boleh kacau rumah orang. Kita perlu tulis dalam rumah kita sahaja. Sentimeter, sentimeter sahaja. Okey. Okey, jadi selesai sentimeter, kita pergi kepada unit meter pula. M, meter salin semula 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6. Okey, di sini kamu perhatikan 186 cm dah terlebih daripada 100 cm. Kan 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi di bahagian sentimeter ni kita perlu tolak dengan 100. Sebab apa? Sebab kita nak hantar ke rumah sebelah, ke rumah meter. Kita nak tukarkan. Okey, jadi kita bawa pergi kat tempat meter. Sebab tu kat tempat sentimeter kita tolak 100 dan kita bawa sebelah, kita tambah 1 di rumah meter. Okey, kita selesaikan unit sentimeter dulu. Tulis simbol cm. 6 tolak sifar 6, 8 tolak sifar 8, 1 tolak 1 sifar. Okey, kita pergi kepada unit meter, tulis simbol m. 6 tambah 1, 7. Jadi jawapan akhir kita ialah 7 meter 86 cm. Baiklah, kamu cuba buat soalan H. Sama saja kaedahnya dengan soalan G. Pertama, kamu buat tiang. Kedua, kamu selesaikan sentimeter dahulu.
Kemudian baru kamu selesaikan ruangan meter. Okay, seterusnya kamu perhatikan adakah jawapan sentimeter itu lebih daripada 100. Kalau lebih, kamu perlu tukar kepada meter. Bawa pergi sebelah, hantar pergi sebelah. Okay, dengan cara kamu tolakkan 100 cm dan tambahkan 1 meter. Okay, itu sahaja. Okay, soalan 2. Jumlahkan. Soalan beri maklumat dalam bentuk ayat matematik. Kita perlu tukarkan maklumat ini ke dalam bentuk lazim. Jadi kita susun. 34 cm tambah 586 cm. Okey, kamu perhatikan dalam ruangan jawapan soalan mahukan jawapan dalam meter dan sentimeter. Jadi kamu dah tahu nanti kamu akan tukar unit sentimeter kepada meter. Okey, kita tambahkan dahulu. Sentimeter salin semula, 4 tambah 6 sifar di bawah, 1 kecil di atas sebelah. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 8, 12, 2 di bawah, 1 kecil di atas sebelah. 1 tambah 5, 6. Okey, dah selesai? Belum. Kita perlu tukarkan kepada meter ikut kehendak soalan. Sentimeter tukar kepada meter, kita lompat ke kiri. Kita akan bahagi 100. Okey, jadi kita buatlah pintu rumah, bumbung rumah, 620 masuk dalam. Di luar ialah 100. Berapa darab 100 sama dengan 620? Tak ada, tapi 600 ada. Okey, kita pilih 600. Berapa? 6. 6 darab 100 sama dengan 600. Tolak garis. Jadi bakinya ialah 20. 20 apa unit? 20 cm tiru yang atas. Okey, jawapan yang kamu dapat ialah 6 meter 20 cm. Okey, ataupun kamu boleh congak juga begini 620 cm bersamaan dengan berapa meter? Kan kamu dah tahu fakta asas kalau 600 cm sama dengan 6 meter. Okey, jadi kamu terus tulis dalam kotak jawapan 6 meter. Bakinya berapa sentimeter? Bakinya ialah 20 cm. Selesai. Kita akan dapat jawapan yang sama dengan jalan kira bahagi bentuk lazim tadi. Okey, baiklah anak-anak, seterusnya kita akan masuk subtopik tolak panjang. Pada halaman 109, soalan 1, 245 meter tolak 13 meter. Okey, ini sama saja macam tolak nombor bulat. Cuma ada unit meter. Pertama kita salin semula simbol M. Okey, unit meter. 5 tolak 3, 2. 4 tolak 1, 3. 2, gedebuk, jatuh. Okey, soalan kedua, 567 cm tolak 104 cm. Kita salin semula unit sentimeter. 7 tolak 4, 3. 6 tolak sifar, 6. 5 tolak 1, 4. Seterusnya 38 meter 27 cm tolak 26 meter 15 cm. Okey, soalan ini ada unit gabungan meter dan sentimeter. Jadi kita perlu buat tiang dan kehendak soalan minta kamu berikan jawapan dalam unit sentimeter. Jadi kita perlu tukarlah nanti Kita selesaikan sentimeter dahulu. Salin semula unit cm. 7 tolak 5 2, 2 tolak 1 1. Okey, selesai sentimeter, kita pergi kepada unit meter. Kita salin semula unit meter, simbol M. 8 tolak 6, 2. 3 tolak 2, 1. Jadi kita dapat 12 meter, 12 sentimeter. Okey, soalan nak dalam sentimeter. Okey, jadi 12 cm perlu tukar tak yang belakang ni? Tak perlu tukar sebab dah memang unit sentimeter. Yang kita perlu tukar hanya 12 meter. Okey, macam mana meter nak tukar kepada sentimeter? Kita lompat ke kanan, kita darab dengan 100. 12 meter darab 100 dapat berapa sifar-sifar? 2 sifar-sifar, salin semula. 12 pun salin semula. Jadi kamu akan dapat 1200 cm. Kemudian kamu tambahkan dengan 12 cm. Kamu akan dapat 1212 cm. Okey, tulis dalam kotak jawapan. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. 10 meter 15 cm tolak 8 meter 30 cm. Perkara pertama yang kamu perlu lakukan ialah buat tiang. Okey. Kemudian selesaikan sentimeter dahulu. Salin semula unit sentimeter. 15 tolak 30 boleh tak? Boleh tak? Cukup. Jadi kamu perlu pinjam daripada rumah sebelah. Rumah meter. 10 meter nak bagi pinjam sebelah, dah potong tinggal 9 meter sahaja.
Okey, bagi pinjam 1 meter kepada sentimeter, tapi nak bagi pinjam tak boleh bagi pinjam terus 1 meter. Kita kena tukarkan kepada sentimeter. Berapa? 100 cm. Sebab apa? Sebab 1 meter kan sama dengan 100 cm. Kalau kita bagi pinjam, kita bagi 100 cm. Okey, 100 cm tambah 15 cm. Sekarang dah jadi 115 cm. Dah boleh tolak? Dah boleh, dah cukup. Okey, kita selesaikan. 5 tolak sifar 5. 1 tolak 3 tak cukup. Jadi pinjam daripada rumah 100. Okey, 100 potong tinggal sifar. Sebelah bagi pinjam dah jadi 11. 11 tolak 3 dah boleh tolak. Dapat 8. Okey, dah selesai. Unit sentimeter, kita pergi kepada unit meter pula. Ni dah jadi 9 meter tolak 8 meter, kita dapat 1 meter. Jadi jawapan akhir yang kita dapat ialah 1 meter 85 sentimeter. Okey, seterusnya 9 meter tolak 3 meter, kita akan dapat jawapan dalam meter. Tapi soalan minta kita tukar kepada unit sentimeter. Okey, ingat lagi macam mana meter nak tukar kepada sentimeter? Kita lompat ke kanan, kita akan darab dengan 100. Okey, jadi jawapan yang kamu dapat di meter ni kamu darab dengan 100. Itulah jawapan yang kamu letakkan dalam kotak jawapan sentimeter. Okey, baik, kita pergi kepada soalan berikutnya. Cari beza 1 meter 60 cm dengan 2 meter 58 cm. Okey, maklumat yang diberikan ini kamu perlu pindahkan ke dalam bentuk lazim. Operasi apa nak guna? Operasi apa kalau istilah beza? Sudah tentu operasi tolak. Kalau operasi tolak, nombor besar tolak nombor kecil. Jadi kamu tulis di atas nombor yang lebih besar. Yang mana satu? 2 meter 58 cm tolak 1 meter 60 cm. Okey, sama dengan. Perkara pertama kita perlu buat apa? Kita perlu buat tiang. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu unit sentimeter. Salin semula unit sentimeter. 58 tolak 60 boleh ke? Tak boleh, tak cukup. Jadi kita perlu pinjam daripada unit sebelah, unit meter. Bila kita pinjam, kamu mesti ingat 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi 2 meter ni potong, tinggal 1 meter. Bagi pinjam kepada unit sentimeter, kita siap-siap tukarkan kepada sentimeter. Berapa? Berapa 1 meter sama dengan 100 cm? Bagi dia 100 cm. Tak boleh bagi pinjam dia 1 meter. Tak boleh, dia tak terima. Dia terima dalam unit sentimeter saja. Okey, jadi sekarang unit sentimeter dah ada 100 cm. Tambah dengan 58 cm dapat 158 cm. Tolak 60. Dah boleh tolak? Dah boleh. Okey, dah cukup. 8 tolak sifar 8. 5 tolak 6 tak cukup, pinjam sebelah rumah ratus. Potong 1 tinggal sifar. Bagi pinjam sebelah dah ada 15. 15 tolak 6 dapat 9. Okey, selesai. Kita dapat 98 cm. Kita pergi kepada unit meter pula. 1 meter tolak 1 meter dapat sifar meter. Okey, jawapan akhir kita ialah 98 cm. Perlu tukar lagi tak? Tak perlu tukar sebab tak lebih daripada 100 cm. Okey, kita pergi kepada soalan terakhir. 11 meter tolak 2 meter 48 cm. Baik, langkah pertama kita perlu buat tiang kan, sebab ini unit bergabung. Okey, kita lihat ini ialah operasi tolak. Kalau operasi tambah kita boleh terus tambah, senang. Tapi operasi tolak ni kamu perlu perhatikan di atas ni kan kosong. Sebenarnya ada nombor di atas ni. Kalau tak ada macam mana kita nak tolak? Jadi kamu tulis di atas ni nombornya ialah sifar cm. Okey, sekarang kita nak tolak sifar cm, tolak 48 cm boleh? Tak boleh, tak cukup. Jadi kita perlu pinjam daripada unit meter di sebelah. Okey, 11 meter potong tinggal 10 meter. Bagi pinjam kepada unit sentimeter. Bagi pinjam berapa? Pinjam dalam sentimeter, 100 cm. Okey, jadi sekarang kita dah ada 100 cm. Kita nak tolak dengan 48 cm boleh? Boleh, dah cukup. Okey, kita salin dahulu unit sentimeter. Sifar tolak 8, tak cukup, pinjam sebelah pun sifar tak cukup, pinjam lagi sebelah rumah ratus. Potong 100 tinggal sifar.
Okey, bagi pinjam sebelah dah ada 10. Potong tinggal 9, bagi pinjam sebelah ada 10. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 4, 5. Okey, selesai unit sentimeter. Kita pergi kepada unit meter. 10 meter tolak 2 meter dapat 8 meter. Jadi jawapan akhir yang kita dapat ialah 8 meter 52 sentimeter. Baiklah anak-anak, setakat ini sahaja aktiviti kita untuk hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.